Subhanallah. Dah. Ya. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi lillahi ta'ala. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Binurika ya Allah nawwir basirati li kashfi umuri an uyuni taghayyabat amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya, juga dengan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah dapat kita bersua, dapat kita bersama menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan ingatnya kita kepadanya dengan bersolat. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata lizikri. Ya, dirikanlah solat supaya ingat kepada aku. Kemudian disusuli dengan zikir dan munajat kehadratnya, disusuli pula dengan majlis taklim pada ketika ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Moga-moga Allah meredai kita. Moga-moga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu dan makrifat, taufik dan hidayat, kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah untuk diri kita dan ahli keluarga kita yang tercinta. Amin. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, ya, yang saya muliakan, yang bahagia Datuk, alhamdulillah pagi ini dapat bersama, dan seluruh ahli jawatan kuasa rumah ibadat yang mulia ini. Moga-moga Allah SWT memberikan segala kebaikan kepada kita. Pagi ini saya rasa agak berbeza. Biasa saya rasa bersendirian, tapi kali ini ada kamera. Kalau tahu pakai budak tebal-tebal tadi, tapi tak tahu, Masya-Allah. Itulah. Dan pada kali ini juga program ada poster, Masya-Allah, tabarakallah. Itulah. Jadi ini satu pembaruan yang baik. Dalam Islam, kita kena buat sesuatu tu supaya dapat menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, adapun esok lebih baik daripada hari ini. Kita agama yang progress, dinamik. Setiap waktu ada seruan supaya kita ni menuju ke arah kejayaan dengan seruan hayya 'alal falah. Jadi kita sepatutnya menyahut seruan tersebut supaya terus berjaya, tapi mulakanlah dahulu dengan solat. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, lagi disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sering ditekankan oleh ulama hadis tatkala menyampaikan hadis musalsal, salah satu daripadanya adalah supaya kita ni mengamalkan satu amalan yang mulia, iaitu membacakan ayat kursi seusai kita sempurna melaksanakan solat fardu. Jadi kalaulah kita baca ayat kursi dalam setiap solat, umpamanya sebentar tadi kita baca selesai daripada solat subuh, maka Allah akan melindungi kita daripada subuh sampai zuhur. Kemudian zuhur nanti imam yang memimpin solat
turut membacakan ayat kursi, kita pun sama-sama baca. Ataupun kita sembahyang sendiri, kita baca. Allah akan melindungi kita daripada zuhur sampai asar. Baca pula waktu asar, Allah berikan perlindungan daripada asar sampai maghrib. Baca waktu maghrib, perlindungan sampai isyak. Baca waktu isyak, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sampai waktu subuh. Jadi ini adalah satu amalan yang sangat baik. Kerana di situ terdapatnya penyerahan diri kita dan juga kebergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ikhlas dalam kehidupan ini, melakukan sesuatu memang dengan setulus hati, keluar daripada hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah Allah juga akan memberikan hati makhluknya kepada kita. Jadi yang paling penting sekali adalah ikhlas. Bertepatan dengan pembelajaran yang telah disepakati lah ya. InsyaAllah ta'ala biiznillah, saya akan mengajarkan kitab Penawar Bagi Hati ya. Kalau lihat kepada iklan, kitab ni lah ya, kitab ni. Jadi kitab ni sebenarnya dia ada banyak versi ya. Ada yang terbitan Jawi, ada juga terbitan dalam tulisan Rumi. Rumi kedua-duanya dalam bahasa Melayu lah ya. Kita perlu tahu bahawa pengarang kepada kitab ini iaitu Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Kalau sekali sebut perkataan ni, kita tahulah dia orang Indonesia. Kemudian di belakang namanya ada Al-Mandili. Maksudnya dia daripada etnik apa? Dia daripada etnik Mendeling. Ya? Orang Mendeling. Orang Mendeling ni dia kira pecahan daripada etnik besar, yakni Batak. Orang Batak. Orang Batak ni dia terpecah, ada yang Muslim, ada yang tak Muslim. Kalau tak Muslim ni, kebanyakan mereka menganut sama ada agama kita sebut sebagai animisme. Ada juga yang menganut agama Kristian. Kalau yang popular dalam kalangan Batak yang tak Islam ni, kalau artisnya Judika. Saya tak tahu apa lagu dia tapi Judika tu Batak lah. Tempat orang Batak ni kat Indonesia, kalau kita nak pergi dekat Sumatera. Nak pergi Sumatera daripada KLIA, dia akan landing dekat mana? Dekat airport Kuala Namu. Daripada airport Kuala Namu nak pergi tempat popularnya dekat Danau Toba. Tuan-tuan kalau pergi sana, Masya Allah, tempat tu ada tasik. Saya tak pasti tasik tu buatan ataupun memang semula jadi. Berada di sana tak perlu ada aircon. Tak perlu ada aircon. Kalau tak buka kipas pun tak apa, sebab semuanya sejuk. Kemana-mana saja kita pergi, akan kita temui satu perkataan yang mengalu-alukan kehadiran kita, iaitu perkataan horas. Horas, orang Batak sebut horas tu selamat datang lah. Kalau kita mungkin ahlan wa sahlan Datuk tak adalah kita Melayu, selamat datang lah. Ahlan wa sahlan betul-betul bahasa Arab tu. Masya Allah. Jadi itu orang Batak tak Islam. Kalau dia Islam, dia Mendeling. Ada sini orang Mendeling? Tak ada. Tak ada. Ibu-ibu pun tak ada yang Mendeling. Tak ada juga. Mendeling Kalau misal kata daripada keluarga ini yang datang ke Malaysia, nak tahu macam mana mereka punya nama, ada apa, Serigar, Lubis, Nasution apa, kan? Mana? Harakap Harahap. Harahap. Itu nama-nama ni. Tapi kalau contoh macam Saifuddin Nasution, kan, YB kan, menteri apa tah? KDN itu kira keluarga tu lah tu. Kalau Serigar ni ada yang pelakon tu. Pelakon Serigar, apa tah nama dia? Wallah, tapi nama dia Serigar. Serigar ni saya perasan sebab pakcik saya Serigar. Kemudian kalau di Masjid Gombak Utara, kawan saya yang sama-sama macam saya, penolong pendaftar nikah, dia daripada keluarga Lubis. Ini semua Mendeling ni.
Baik, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Beliau ini adalah orang yang macam yang saya kata tadi ni, dia mendeling ni Sumatera Utara lah, lahir pada tahun 1910. Dah lama kan? 1910. Lahirnya kat mana? Lahirnya dekat Indonesia, di desa Sigalapang, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mendeling, Natal, Sumatera Utara. Gitu. Baik, nama beliau sebenar Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan Al-Indonesi Al-Mandili Al-Makki Al-Syafi'i. Kenapa pula ada perkataan Al-Makki? Kerana beliau ini belajar, terus belajar, sehinggalah diiktiraf sebagai orang yang sangat alim. 30 tahun mengajar dekat Masjidil Haram. 30 tahun mengajar dekat Mekah. Beliau pernah Sultan Arab Saudi tawarkan menjadi Qadi Qudat. Qadi penting ni, tak nak dia. Indonesia Presiden panggil supaya jadi mufti Republik Indonesia, tak mau dia. Tak mau dia. Bahkan salah satu tempat di Afrika, Cape Town, panggil dia sebagai maha guru untuk mengajar di sana. Tak nak dia. Kerana dia lebih selesa mengajar secara sukarela di Masjidil Haram. Murid dia tak kurang, kalau dia mengajar 200 orang. Dia akan duduk biasanya lepas daripada solat solat subuh, solat maghrib ke apa, ada 3 waktu. Daripada lepas solat, dia akan duduk di tempat yang tinggi sikit. Macam ni lah lebih kurang. Anak murid akan ramai-ramai berada di hadapan. Jadi pada zaman beliau ni, tuan guru daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah memang ada ruang untuk mengajar dekat Masjidil Haram. Tapi kemudian tu kan memang ada masalah lah. Baik, beliau ni sangat akrab dengan tuan-tuan guru ataupun ulama-ulama pondok di tempat kita ni. Kenapa? Sebab tuan-tuan guru dekat tempat kita ni, majoriti yang umur 80, 70, 90 mengaji kat Mekah. Bila beliau ni mengaji kat Mekah, beliau sangat masyhur sebagai orang alim kat Mekah. Barakah daripada dia menuntut ilmu, sampaikan 30 tahun dia mengajar kat sana. Bahkan wafat di sana. Wafat di sana pada tahun 1965. Ada 2 faktor kenapa beliau terkenal, antaranya sebab mengajar kat sana dan ulama kita belajar di sana. Yang kedua, beliau juga pernah berhijrah pada tahun 1924 ke negeri Kedah untuk mendalami ilmu agama. Jadi dia merantau dekat Malaysia ni untuk belajar. Dulu ulama ramai kat tempat kita dan ulama pun belajar dekat Mekah. Tapi pada waktu ini seorang demi seorang dah mula kembali ke rahmatullah. Itu yang kita sayang gitu. Tapi jangan kita tak berusaha untuk ambil manfaat ilmu daripada para ulama kita yang masih hidup. Cumanya kalau mereka dah berada pada usia 70-80 ni, dia tak seagresif macam penceramah ataupun tenaga pengajar yang muda lah. Kalau nak dapatkan nasihat, nak dapatkan doa, nak merujuk beberapa perkara, bolehlah. Salah seorang daripada ulama yang saya sedih akan pemergian beliau, iaitu Allahyarham Pak Tihmat di Kuala Nerang, Kedah. Isteri saya orang Kuala Nerang. Jadi biasanya kalau saya balik ke Kedah, saya memang akan merasakan musafir saya tak sah ke Kedah kalau tak singgah. Kena dapat salah seorang lah, Pak Cumit dengan Pak Tihmat. Pak Tihmat ni nama panggilan kampung. Sultan Kedah bagi anugerah dia Datuk, tak pernah dia pakai.
Ya, kerana jasa dia terlampau besar. Bahkan dia ni dikatakan sebagai wali Allah. Ya, Pak Timat saya ingat lagi. Benda yang paling saya kenang sekali adalah pada satu masa saya ziarah dia, dia cakap, hari ni jangan balik tidur dengan Pak Teh. Saya tolak. Rupanya tu adalah yang tak tahu apa benda dia nak bagi malam tu, saya tak tahu. Sebab besok nak balik KL. Lepas tu tak ada dah. Wafat waktu musim Covid. Ada orang KL, dia ada Covid, dia pergi ziarah Pak Teh kena Covid, terus kembali ke rahmatullah. Jadi kita ni nak belajar sesuatu kitab, adabnya kita kenal dulu dengan ulama kita tu. Supaya barakah tu ada. Dan lagi satu, kita pun rasa hormat kepada ulama yang kita belajar akan kitabnya. Kitab ni tidak semata-mata belajar di Malaysia. Pergilah Indonesia, ada kitab ni. Pergilah ke Aceh, ada kitab ni. Pergilah ke Thailand, ada kitab ni. Bahkan Brunei pun biasanya mengikuti. Singapura ada kitab ni. Jadi kitab ni bukan kita je mengaji dekat sini. Bahkan Asia Tenggara. Jadi kalau orang itu soleh, bertakwa kepada Allah, diperakui akan keilmuannya. Beliau telah wafat lama dah. Berapa tahun? 1965. Kurang lebih 59 tahun daripada waktu sekarang ni lah. Gitu. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru-guru beliau dekat Mekah, sebenarnya beliau ni, dia dekat Kedah, dia ada berguru dengan seorang ulama. Seorang ulama yang terkenal, yang kita kata sebagai Syekh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir Al-Fatani. Kalau orang sebut Pak Cuim. Yang tadi saya kata Pak Timat tu, itu adalah menantu kepada Pak Cuim. Baik. Sedangkan Syekh tu tadi, Syekh Wan Ibrahim bin Abdul Qadir Al-Fatani, bila nama dia Al-Fatani, maksud dia daripada selatan Thailand. Dulu kat selatan Thailand ada beberapa kerajaan Islam, tapi kalah daripada serangan orang-orang orang-orang Thai. Kalau kita kata Siam, itu sebenarnya merujuk kepada selatan Thailand yang Islam sebenarnya, tapi yang Thai ni, yang Thai. Jadi kita dulu ada kerajaan Singgora ataupun Ligur. Kita dulu ada kerajaan Patani. Patani ni melimpah sampai ke Terengganu juga tu. Terengganu, Kelantan tu kawasan dia dulu. Sama lah kita cakap pasal Melaka. Hari ni kalau kita sebut tentang Melaka, gambaran orang sebuah negeri yang kecil yang berada di bawah Negeri Sembilan, bersebelahan dengan Johor dan juga Pahang. Kalau dulu sebut saja Melaka, Semenanjung ni kawasan dia. Bahkan di di pantai pantai timur Sumatera itu adalah kawasan dia. Riau, Melaka punya. Kepulauan Lingga, Melaka punya. Kepulauan Riau, Melaka punya. Jambi lah, apa benda Siak, apa tu kawasan itu Melaka punya dulu. Tapi perjanjian Inggeris Belanda 1824 telah memotong dia tu. Peta tu dia bagi kepada Belanda, bagi ke Belanda. Ke atas ni dia tetapkan kawasan jajahan British. Itulah menyebabkan sehingga sekarang ini orang Melayu di Riau, terutama di Kepulauan Riau, mereka ni seakan-akan tergantung. Kalau pergi Malaysia, orang Malaysia tak sedar mereka ni orang Riau, sebab bicara dia lebih kurang macam kita, bahkan sama. Kalau dia pergi Jakarta, orang Jakarta ingat dia ni orang Malaysia. Ataupun orang sana, dia kalau tak sebut orang Malaysia, dia kata orang Upin Ipin. Orang Upin Ipin. Saya pergi Aceh, saya bercakap sikit je, dia orang Aceh terus tanya, abang ni datang daripada negara Upin Ipin ya? Negara Upin Ipin. Maksud dia nama Malaysia tu tenggelam dengan pengaruh Upin dan Ipin. Masya Allah. Baik. Kalau jadi Syekh Wan Ibrahim tadi tu ataupun Pak Cuim ni, dia ada abang yang sangat masyhur di Mekah. Gelaran dia adalah Pak Dail, Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Kalau sebut Pak Dail tak kenal, maka itu bererti kita tak ambil
apa ni, tak ambil tahu tentang ulama silam kita di tanah Melayu. Pak Dail dan lagi satu ulama hebat daripada Indonesia yang mengajar dekat Mekah, hebat dalam bidang hadis, iaitu Syekh Yasin Fadani. Fadani ni maksud dia daripada Sumatera Barat, iaitu Padang. Ni orang Minang ni. Orang Minang ada kat sini. Kalau tak ada Minang ni bohong Ada orang Minang? Ada Masya Allah, tabarakallah. Jadi antara guru beliau dekat Mekah Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, Syekh Abu Bakar Syatta Al-Dimyati, Syekh Abdul Karim Al-Dagistani. Dagistani ni lah tempat Khabib Nurmagomedov, Dagestan. Ni ulama daripada kawasan-kawasan Rusia tu, belah utara tu. Ulama Dagestan. Syekh Ali Al-Fatani, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Mashad, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Alawi bin Abbas Al-Hasani. Ini siapa? Bapa kepada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini ulama hebat ni, tapi wafat pada usia yang tidak tua. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Umur 35 tahun, dia anugerahkan PhD oleh Universiti Al-Azhar, Mesir. Ada tak orang Melayu yang dapat macam dia? Ada. Tinggalnya di Kedah. Profesor Emeritus Datuk Dr. Said Akil bin Ali Al-Mahdali. Dia dulu pernah jadi 2 kali Rektor Universiti Insaniah. Sekarang Universiti Insaniah ni dah tukar nama Universiti apa Insaniah dah tukar nama dah. Apa tah nama dia? Unisyam. Universiti apa tah? Syam tu pun saya tak berapa nak cam lah, minta maaf lah Pagi ni loading sikit dia punya otak tambah pula datang-datang terus cari hamam terus cari toilet, dah blank dekat dalam tu Datang berilmu, lepas tu hidup habis Gitulah nampaknya tu, minta maaf tu Baik, jadi Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ni, dia ni lah yang menyelesaikan masalah pasal Imam Mahdi yang kecoh dulu. Tahun 1979 atau 1980, ada satu perancangan oleh golongan sesat pada musim haji. Imam nak memimpin solat, dia rampas mikrofon. Dan dia ada tentera bersenjata, M16 apa semua, dia sempat bawa masuk ke kira aras bawah Masjidil Haram itu bilik-bilik ulama sebenarnya. Dia bawa masuk melalui apa? Melalui keranda bawa jenazah. Orang tak tahu dalam tu bukannya jenazah, dalam tu M16 dia bawa masuk dalam. Kemudian diisytiharkan dia adalah Imam Mahdi. Dia tuntut umat Islam yang berada pada musim haji tersebut supaya baiat diri dia tu sebagai Imam Al-Mahdi. Jadi maaf cakap lah, kira ilmuwan yang maaf cakap yang menguasai Mekah tu, mereka ni jahil. Ni Imam Mahdi ke tidak ni? Kalau Imam Mahdi, kita baiat je lah. Maka Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang alim, 35 tahun dah dapat PhD Al-Azhar Mesir, kealiman dia tu diwarisi daripada keluarga dia yang bersambung kepada Sayyidina Hasan. Dia ni adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Maka dia tu waktu tu berada dekat Madinah. Daripada Madinah dia cepat-cepat naik flight pergi ke Jeddah sebab dia nak pergi Mekah lah. Sampai dekat airport Jeddah, wartawan datang ramai-ramai tanya dia apa pendapat tentang Al-Mahdi yang sedang viral waktu tu. Dia kata itu adalah yang palsu. Kemudian dia nyatakan Imam Mahdi sebenar ciri dia gini. Lepas tu dia minta pandangan nak buat apa dengan kelompok yang ada yang anggap mereka ni tentera Imam Al-Mahdi. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki kata perangi mereka. Maka kerajaan Arab Saudi pada ketika itu dia panggil, yelah takkan nak perang sama Muslim dekat Masjidil Haram lah tu. Dia panggil tentera daripada, kalau tak silap saya, Al-Habib Hassan bin Muhammad bin Salim Al-Attas, Imam Masjid Ba'alwi Singapura. Dia cakap dengan saya, mereka panggil tentera daripada Perancis dipakaikan pakaian tentera Arab Saudi berperang dengan tentera
Imam Mahdi palsu ni, sampailah mereka semua habis. Ya. Waktu mereka ni membunuh juga tau, membunuh juga kaum muslimin. Almarhum guru kami Fadilatul Syekh Muhammad Husni Ginting Alangkati, dia memaklumkan kepada kami, ulama yang masih wujud hari ini yang sempat ada dalam Mekah pada ketika itu, sebab dia memang hidup dan membesar di Mekah, iaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Waktu tu dia masih muda. Waktu kejadian tu dia ada dekat dalam Masjidil Haram. Cumanya bila dia membesar dekat Mekah, dia tahu macam mana nak lari. Jadi dia merangkak semua, dia dapat lari. Ada yang memang matilah sebab mereka ni jahat. Jadi Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki jadi popular sebab tu. Tapi beliau juga adalah orang yang mengajar dekat Masjidil Haram. Dialah ulama terakhir Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat mengajar kat Masjidil Haram. Lepas tu banyak orang hasad kat dia. Dia terpaksa meninggalkan Mekah, dia pergi ke Indonesia. Sebab tu dia popular. Sebab dia ada ramai anak murid dia kat Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia dan juga Indonesia. Yang terakhir yang saya dapat betul-betul akrab iaitu bapa angkat saya. Pun dah meninggal dunia dah. Bapa angkat saya, dia meninggal dunia. Dia orang biasa. Bahasa Arab pun tak reti. Tapi Syekh ni, dia memandang dan menilai orang tu dengan hatinya. Yang bapa angkat ni pun orang yang ikhlas, orang yang jujur. Jadi dia sayang. Ambil sebagai anak angkat, barakah. Dia barakah. Dia wafat, ulama daripada luar negara, masing-masing himpunkan anak murid, termasuk Habib Omar bin Muhammad, Habib Omar bin Hafiz, guru kepada Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid yang popular kat Malaysia ni, daripada Yaman, kumpulkan murid semayang jenazah ghaib untuk orang ini. Padahal kalau ikut status orang biasa, bahasa Arab tak reti, bukannya ustaz, tapi bila kita ikhlas dalam menjalani kehidupan, macam tadi saya cakap, kalau kita ikhlas buat sesuatu tu kerana Allah, kita buat daripada hati, Allah akan memberikan hati-hati hamba-hambanya yang lain kepada kita. Kita jadi orang yang ikhlas. Jangan jadi orang yang ada penyakit batin. Penyakit batin hanya boleh dirawat dengan ilmu tasawuf. Kadang-kadang dah belajar fiqah, pakaian dah nampak warak, serban tinggi sebesar bakul. Tapi sebab tak belajar tasawuf, walaupun alim dalam fiqah, tetap ada maksiat, umpamanya riak, umpamanya sum'ah, umpamanya ujub, umpamanya hubul jah. Hubul jah ni cintakan kedudukan. Alim-alim tapi suka ada title. Suka ada title. Jadi kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni akan kembali menyedarkan kita bahawa kita ni hanya hamba Allah. Kita ni hanya perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni nothing, kita tak ada apa-apa. Apa yang ada daripada bahagian dunia yang telah Allah tentukan untuk kita, pastikan ia hanya di tangan, bukan di dalam hati. Orang yang meletakkan cinta dunia tu di dalam hati, maka apabila sesuatu terjadi, dia akan jadi orang yang sangat tak boleh terima takdir yang telah ditentukan ilahi. Itulah nanti mula wafat orang yang dicintai, mental. Bila sesuatu berkaitan ekonomi diuji, maka dia hilang pertimbangan, mula tak solat dan sebagainya. Kerana apa? Dia meletakkan dunia tu di dalam hati yang paling dalam. Belajar tasawuf, kita sedar apa yang ada, kita yakin itu kurniaan Allah, itu milik Allah. Kita bukanlah pemilik, tetapi kita pengguna. Dan setiap kurniaan Allah terdapat ujian, yang mana dalam setiap kurniaan dia, kita boleh manfaatkan untuk menambah kita punya pahala dan menambah kedekatan diri kita kepadanya, ataupun ianya hanya akan menjadi pemangkin kepada himpunan dosa kita. Jadi na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau macam tu. Baik, kita pergi kepada mukadimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah,
Ta'ala Tuhan yang menjadikan jin dan manusia. Ini kita fahamlah, wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Allah sama sekali tidak menjadikan manusia dan jin melainkan supaya beribadah kepada Allah SWT. Macam mana nak beribadah kalau tak pernah sedar diri itu adalah hamba Allah? Kita belajar tasawuf, kita kena sedar kita adalah hamba Allah. Apa-apa kita pulangkan kepada Allah. Kita tak layak untuk dipuji. Justru janganlah mencari kedudukan dan juga pujian di hati manusia. Kembalikanlah balik segala pujian itu kepada Allah. Terus bergantung kepada Allah. Tundukkan hati kepada Allah. Itu namanya tawaduk. Ya? Tapi kalau orang yang tersasar daripada jalan ilahi, mereka suka dipuji, mereka suka ada dipandang oleh orang. Jadi ada dua beza. Orang yang dapat kurniaan Allah Ta'ala, dia syukur dan dia gunakan ke jalan Allah. Dia dapat harta. Lebihan daripada harta, dia infakkan kepada jalan Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, zalikal kitab la raiba fi. Al-Quran tu kitab yang tak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Highlightkan pada ayat yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka ni infakkan sebahagian daripada anugerah Allah kepada dia tu ke jalan Allah. Jadi kalau dia ni ada masalah dengan Allah, dia bakhil, dia tak bayar zakat, dia tak ada sumbangan. Ini walaupun kaya, tetapi tidak ada manfaat kekayaan tu untuk diri dia dalam konteks hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kita dijadikan ni adalah supaya kita ni beribadah kepada Allah. Dalam erti kata kita wajib kenal Allah, kita wajib jaga hubungan dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah tidak semata-mata antara kita dengan dia saja. Jaga solat dah selesai, tak? Jadi muamalat yang baik dengan manusia yang lain, jiran kita, itu penting. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu seorang wanita semayang, dia puasa, dia beribadat, tapi dia menzalimi jiran? Kata Rasulullah, ada ahli neraka. Ada wanita, dia bela kucing, letakkan kucing dalam sangkar, kemudian dahlah tak membebaskan haiwan tersebut, kemudian dia tak letak pula makanan yang cukup, akhirnya kucing tu mati. Rasulullah kata ni ahli neraka. Masalah yang kita buat dengan makhluk Allah pun turut ada kesan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi belajar tasawuf dia menyeluruh. Baik, supaya mengerjakan ibadat, dia amat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang mengkhianat. Allah, inna sam'a, sungguhnya apa yang kita dengar, wal basara, apa yang kita lihat, wal fu'ada, dan apa yang terlintas dalam hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jadi semua tu Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan balik. Akan bertanggungjawabkan balik nanti. Sebab Allah bagi mata kepada manusia. Ada yang ada mata tapi Allah tak bagi dia melihat. Ada yang ada mata, sampai waktunya Allah tarik daya penglihatan dia. Macam saya kecil-kecil, mana perlu pakai kacamata, tapi dah tarik dah sikit. Ya Allah, janganlah bagi buta. Kawan saya umur 19 tahun buta. Sama je kat sekolah. Maaf cakap lah, kami bersaing untuk merebut hati seorang wanita. Tapi alhamdulillah saya dapat, dia tak dapat. Umur 19 tahun, bangun pagi tiba-tiba tak nampak apa-apa. Rupanya Allah dah tarik, dah sentak dia punya daya penglihatan. Ada mata? Ada. Tapi Allah dah tarik penglihatan dia. Ada tangan tak? Ada kaki tak? Ada badan tak? Ada tubuh tak? Ada. Tapi Allah dah tarik kudrat dia, lumpuh dia kat rumah. Betul? Ada nyawa tak? Ada. Ada kaki tak?
oh kaki tangan dia semua Allah Ta'ala dah ambil waktu dia kemalangan. Semua ni milik Allah, tak ada jaminan. Kita tak boleh jamin diri kita pun sebab diri kita pun milik Allah. Ilmu tasawuf akan bagi kesedaran kepada kita tentang perkara ini. Ya, baik. Jadi segala pendengaran, penglihatan, hati dan lain-lain pada hari kiamat Allah Ta'ala akan tanya. Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tahu Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kerana Nabi Muhammad manusia sedar tak boleh menzalimi haiwan. Tak boleh aniaya tumbuh-tumbuhan. Kerana Nabi Muhammad yang menyampaikan utusan ataupun pengajaran ataupun mesej daripada Allah, manusia tidak bermusuhan. Manusia menjadi menyatu dengan kehadiran Islam. Ini satu rahmat. Daripada masyarakat Arab, kabilah dengan kabilah bergaduh. Kadang-kadang yang bergaduh tu pun tak tahu apa sebab. Kabilah dia dimusuhi oleh kabilah lain dan kabilah lain pun tak tahu kenapa sebab kabilah dia tu dimusuhi oleh orang lain. Ini adalah rentetan daripada permusuhan dan pergaduhan monyang. Dia lahir-lahir dah bergaduh. Dia tak tahu kenapa dia perlu bergaduh. Tapi itulah dia bergaduh. Kan? Kabilah. Jadi ini aswabiah. Rasulullah datang, Rasulullah saudarakan semua. Dah aman tenang. Cuba bayang. Kalaulah tak payah kabilah lah, kita cakap beginilah. Kat Malaysia berlaku rusuhan kaum. Melayu nampak Cina bunuh, Cina nampak Melayu bunuh. Tenang tak kita? Nak naik kereta, nak naik motor seorang pun tak berani. Naik, tiba-tiba kena tahan. Tak tahu kena bedal. Family cari, dah tak ada, hilang nyawa dah. Bukan setakat nyawa je hilang, jasad pun tak jumpa. Campak kat sungai ke, dah cincang kecil-kecil ke, kita tak tahu. Aman ke kita tak? Rasulullah datang, satukan hati. Itu membawa rahmat kepada sekalian alam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Semuanya Allah tidak memandang kepada jasadmu dan juga kepada rupa parasmu, tetapi ia memandang kepada hatimu. Saya boleh pakai macam ni, tapi dalam hati aku yang paling ikut sunnah. Tak boleh. Itu riak. Riak tu adalah syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Allah tak terima amalan orang riak. Allah tak terima. Tak boleh. Jadi benda-benda macam ni hanya dirawat dalam ilmu tasawuf. Baik. Selawat dan salam juga ke atas keluarga dan para sahabat yang menyucikan hati mereka daripada sifat kecelaan serta menghiasi diri mereka dengan segala perangai yang baik dan sifat-sifat kepujian. Seterusnya, maka inilah sebuah kitab kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Saya himpunkannya sebagai peringatan bagi saya sendiri dan juga bagi sekalian saudara yang baru belajar. Saya namakan dengan penawar bagi hati pada menerangkan apa yang wajib dibersihkan daripadanya. Dibersihkan daripada hati. Sebab Allah melihat pada hati. Dan apa yang dapat dihiasi dengannya pada segala hati. Dan di dalam kitab ini saya sebutkan satu pendahuluan dan 3 bab. Dan kepada Allah Ta'ala juga saya pohonkan agar ia memberi manfaat dengan kitab ini bagi saya sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan ia menjadikan ikhlas semata-mata menuntut keredaan Allah. Ingat tadi kan saya tekan ikhlas. Belajar ni supaya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ikhlas. Orang yang nak ikhlas, banyakkanlah baca surah Al-Ikhlas. Cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maka nama surah tu An-Nas. Cuba kita tengok pula
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kenapa tak nama surah tu Ahad? Kenapa dia tak ikhlas? Kerana Allah akan memberikan keikhlasan hati kepada orang yang banyak baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni walaupun pendek 4 ayat, jangan pelekeh kalau imam baca. Baca 3 kali seumpama kita baca satu Quran tu. Surah Al-Ikhlas ni bukan main-main. Pendek Bujur dia pendek. Kalau kena nak dapat ikhlas kena baca surah Al-Baqarah. Siapa yang ramai? Berapa ramai yang mampu nak jadikan dia sebagai zikir? Kalau belajar tasawuf, belajar tarikat, surah Al-Ikhlas ni memang jadi zikir. Baik. Kerana sesungguhnya ia sangat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kitab ini dihimpunkan oleh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidam Talabah Al-Ilmi Al-Sharif di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah. Kitab ini disempurnakan pada 7 Rejab 1378 Hijrah. Sedang ceritalah kitab ni betul-betul sempurna dikarang pada tahun 1958. Jadi dah 42 campur 24 berapa? 66 tahun yang lepas kitab ni sempurna dikarang. Jadi ulama kita, tuan-tuan guru pondok kita belajar dekat Mekah, belajar dengan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia balik ke tanah Melayu, dia balik ke Nusantara, dia balik ke Asia Tenggara, mengajarkan pula kepada umat Islam daripada satu generasi ke satu generasi. Alhamdulillah sampai kepada kita. Secara umum saya menilai kitab ini banyak daripada perbahasannya merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kadang-kadang fakta dia tu secara lebih detail kita boleh rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Minhajul Abidin. Yang ini ringkasan. Sebab Fadilatul Syekh juga Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili hafizallah wa nafa'na bihi bi'ulumi fi daraini. Beliau ni mengatakan apa? Kitab ini adalah apa dia? Permulaan ilmu tasawuf, permulaan. Kalau misal kata golongan habaib kalau nak ajar tasawuf, permulaan kitab dia ajar kitab apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Dah selesai Bidayatul Hidayah, barulah tukar kitab Minhajul Abidin. Dah selesai Minhajul Abidin, barulah pergi kepada Ihya Ulumuddin. Kemudian ada lagi lah kitab-kitab yang lebih tinggi. Saya pun ingat tak perlulah nak belajar 3 kitab tu pun kadang 10 tahun tak selesai. Ini kitab ni pun tak tahu berapa lama tapi saya sendiri sebelum ni daripada tahun lepas tak silap ataupun 2 tahun lepas diminta untuk menyambung apa yang pernah diajarkan di Masjid Gombak Utara, kitab ni juga. Alhamdulillah banyak manfaat daripada perbahasan berteraskan kepada kitab ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk menambahkan ilmu dan makrifat kita dan seterusnya dapat kita manfaatkan ilmu serta pengetahuan tadi untuk meningkatkan iman kita, menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dimaksudkan dengan takwa dari semasa ke semasa daripada barakah pengajian kitab ini insya-Allah. Jadi saya kira dah habis waktu tu dah waktu kan. Jangan nanti ibu-ibu marah nanti. Saya tak nak mengajar ibu balik. Tahu. Jadi bukan apa, sebab banyak tugasan, banyak lagi nak buat di rumah dan sebagainya. Jadi untuk itu saya tangguhkan dulu pengajian pagi ini. Jazakumullah khairan jazak kepada semua hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, lagi disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Mohon ampun dan maaf atas kelemahan, atas kekurangan dan kesilapan dalam perkongsian pagi ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah alaina wa ala zuriyatina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma salli. Ya. Oh ya, itu buat balik.